Rizal Rizalma. Gamaknya beli katak tu. Ini saya rasa janganlah mereka-mereka yang berada di hanya kuasa itu kerana mahu mengekalkan kuasa menggunakan duit rakyat. Offer itu, offer ini, bayar gaji tinggi dan sebagainya. Rakyat melihat, rakyat bertambah. Kalau rakyat senang tak ada masalah. Ini darurat diisytihad. Kita nak tanya ni, mana pergi ni 600 bilion ni? Sebab laporannya sekejap lagi saya akan baca bahawa kerajaan terus meminjam setiap bulan. Bukan setiap bulan, 2-3 hari sekali pinjam. Dan kita nak tanya pinjam dari mana? Which source you are borrowing? Sebab kita rakyat nanti akan membayar. Rakyat cinta damai melalui kutipan cukai dan sebagainya. Rakyatlah, kerajaan tak ada kerja, kerajaan tak ada perniagaan. Pendapatan kerajaan datang daripada cukai. Janganlah kerana itu nanti maka rakyat dikenakan cukai dan sebagainya. Cukai, rakyat tak pasal bayar. Dan sekarang ada wakaf lah kaki tangan kerajaan. Bagaimana saya katakan tadi, kaki tangan awam. Tak dengar cerita pun tak ada bonus mereka. Apakah mereka, tugas mereka tidak disantuni. Sedangkan menteri tak ada dengar pun kurang gaji. Bertambah menteri malam menteri ada lagi. Nah ini keadaan secara. Jadi kita melihat 600 bilion. Jadi sekarang ni darurat telah diisytiharkan. Parlimen dah digantung. Akta keuangan yang dikawal perbelanjaan digantung. Tapi COVID gagal dikawal selepas 3 bulan darurat. Vaksin COVID tak semua orang, tak keseluruhan. Dalam tempoh darurat, Selitra pula dijual pada harga yang murah. Sebuah syarikat yang mendatangkan keuntungan dulu. Turut terjual termasuklah sebagian besar Selcom. Perdana Menteri kata kerajaan tak ada banyak wang lagi seperti dulu. Kita faham. Tapi kita nak tanya, mana dia bantuan prihatin yang nak bagi pada Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Saleh dan sebagainya? Sampai saya hafal lah nama tu. Saya hafal nama Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Saleh. Yang e-healing, anak-anak muda, sedap bagi perutusan. Tapi akhirnya ke mana? Dan kita nak tanya betul lah saudara Khairul Anwar, pinjam dari mana? Sebab kerana sekarang ni, kerajaan juga menyarankan supaya pemotongan gaji daripada kaki tangan awam melalui wakaf. Kononnya untuk membantu ekonomi negara. I cannot brain lah with all this thing. Kerana nisbah hutang kita sekarang ni sudah meningkat pada 62.2% pada akhir tahun 2020. Dan ia sudah cecah had 60 yang dinaikkan dan diluluskan oleh Parlimen. Kalau 62 mana sudah lebih 2%, 2.2%. Dan ini sudah melanggar dengan tata cara keuangan negara. Sebab itu, Parlimen kena bersidang. Jadi, walaupun had telah tercecah, Kerajaan Perikatan Nasional masih membuat pinjaman sebanyak 60, saya dapat 69. Tetapi yang terbaru ni, saya kiriman daripada saudara UG Rock. UG Rock menghantar pada saya baru sebentar tadi. Dia kata bukan 69 bilion, dia kata. Sudah setakat 20 bulan hari ini, 20 April 2021, naik kepada 73.5 bilion. Brother, bukan sikit ni pinjaman wang ni. Ini saya nak bagi tahu. Januari 2021, 7 Januari pinjam 3.5 bilion. 5 hari selepas itu, 12 Januari pinjam lagi 3 bilion. 3 hari lepas itu, 15 Januari pinjam lagi 4.5 bilion. 19 Januari 2021 pinjam lagi 2 bilion. 3 hari kemudian 22 Januari 4 bilion. 26 Januari pinjam lagi 2 bilion. Jumlah pinjaman bulan Januari saja sejumlah 19 bilion. Pinjam dari mana? Digunakan untuk apa? Sebab ini tak termasuk yang telah diluluskan oleh bajet oleh Parlimen. Yang 350 bilion tak silap saya. Ini tak termasuk tu. Mengikut pahaman saya lah. Kemudian bulan Februari. 4 Februari pinjam 4.5 bilion. 9 Februari, 5 hari lepas tu pinjam lagi 2 bilion. 19 Februari pinjam lagi 4 bilion. 24 Februari 3.5 bilion. Jumlah untuk Februari saja adalah 14 bilion. Tiap-tiap bulan berhutang. Pinjam lagi apa? Pinjam dari Hello ke? Kita nak tanya, ini cerita benar ni. Saya takut tengok jumlah figura yang ada ni. Kemudian datang bulan Mac. Bulan lepas. 5 bulan lepas pinjam 4 bilion. 5 hari kemudian pada 10 hari bulan pinjam 1.5 bilion. 15 hari bulan pinjam 4 bilion. 17 Mac pinjam lagi 25 bilion. 22 Mac 5 hari lepas tu pinjam lagi 4.5 bilion. 25 Mac pinjam lagi 2 bilion.
30 Mac pinjam 4 bilion. Jumlah untuk bulan Mac saja pinjamannya adalah 22.5 bilion. Pinjam dari mana? Kita nak tanya, ni pinjam dari mana? Kamu gadai apa? Apa security-nya? Kamu ambil duit dari mana? Bank mana? Ini keadaan saya. Kemudian bulan April. Bulan April setakat 20 bulan ni. 2 April 1.5 bilion. 7 April 4.5 bilion. 9 April 2 hari lepas tu pinjam lagi 1.5 bilion. 14 April pinjam lagi 4.5 bilion. 16 April 1.5 bilion. Total 13.5 bilion. Jadi jumlah keseluruhannya 69 bilion setakat 16 April. Tapi bila saya dapat daripada kiriman daripada UG sehingga 20 bulan dan naik daripada 73.5 bilion, artinya tambahan lagi 4.5 bilion. Ni pinjam apa hal ni? Kamu pinjam dari mana? Kita rakyat berhak tahu. Sebab kita tahu kerajaan penghasilannya datang daripada cukai. Nah ini saudara, ini saya dapat ni keadaannya. Jadi saya risau. Maaflah saya menzahirkan kerisauan saya. Ini juga kerisauan rakyat. Jadi sekarang ni datang dari mana pinjaman itu? Dan untuk apa digunakan? Kalau nak katakan untuk bayar gaji apa semua kan, bukankah kamu telah membentangkannya belanjawan tahun lalu bulan 11 yang telah diluluskan? Telah diluluskan. Ada bajetnya apa semua. Artinya bila kamu buat bajet, tentulah kamu dah membuat persiapan. Inilah unjuran yang akan dapat. Inilah anggaran kewangan yang akan masuk dalam dalam tabung-tabungan cukai yang disatukan dan sebagainya. Nah ini kalau keadaan begini, kamu pinjam dari mana? Pinjam dari luar negara ke? Macam mana interestnya? Rakyat perlu tahu. You have to be telus. Sebab kita warga cinta damai. Kita okey lah. Sebab kita juga akhirnya yang akan menanggung hutang ini. Hanya yang dibuat oleh menteri-menteri yang tak tahu apa kerja tu. Yang segamai 70 orang tu. Dan mereka bertanggungjawab. Sebab itu saya kata kalau akan datang, bila naik kerajaan yang baru nanti, maka mereka-mereka ini tidak terkecuali untuk disiasat. Kita akan nak tahu tu. Macam mana kata saudara saudara Muhammad Azmi. Dia kata kita kena buat audit forensik. Selepas bentukan kalau ada kerajaan baru nanti, kena buat audit forensik. Kita nak tengok siapa yang kena. RCI boleh dituntut untuk justifikasi di mana duit rakyat sebanyak 600 bilion yang digunakan. Bukan 600 juta, 600 bilion. Saudara Amir Syarif dia kata sama tu, apa yang Datuk ulas dan londehkan mengenai kejatuhan ekonomi negara ini disahkan oleh 3 profesor. Dia kata harap malam ini Datuk buatlah ulasan. Memang saya memberi ulasan. Profesor-profesor pernah bercakap. Yang saya hairan, Menteri Ekonomi Tok Pa dia kata, ni pandangan Tok Pa. Saya baca saudara untuk kita dengar bersama. Kata Tok Pa, Tok Pa memberi pandangan tentang kenyataan PM8 bahawa kerajaan tak ada banyak wang lagi selepas belanja 600 bilion untuk melawan COVID. Betul ke? Melawan COVID 600 bilion. Kenyataan dia betul Tok Pa. Dan nanti Tok Pa saya campak Tok Pa dalam Sungai Kediri nanti. Takkan 600 bilion digunakan hanya untuk melawan COVID. Dia kata Malaysia adalah satu-satunya negara menerima pelaburan asing paling rendah dalam ASEAN. Sedau pun. Sebab itu saya kata, apa yang menteri buat? What have you done? Kerana you mengesahkan bahawa Malaysia adalah satu-satunya negara yang menerima pelaburan asing paling rendah dalam ASEAN. Kenyataan menteri. Macam mana kenyataan Perdana Menteri lah. Saya terkejut bila Perdana Menteri mengatakan Malaysia dah tak ada duit. Ini Menteri Ekonomi pula dia kata paling rendah. Malaysia katanya satu-satunya negara yang diisytiharkan keadaan darurat untuk gantung parlimen dengan alasan lawan COVID. Tak ada negara lain. Malaysia adalah satu-satunya negara yang menggantung akta kewangan untuk membolehkan kerajaan berbelanja. Dan mereka boleh berbelanja sesuka hati tanpa kelulusan atau penguatan parlimen. Tak ada negara lain buat macam ni. Dan Malaysia adalah satu negara yang telah pun melanggar had hutang sendiri yang sudah dinaikkan oleh daripada 55% kepada 60% pada bulan Ogos lalu. Dengan nisbah hutang kepada KDNK sebanyak 62.2% tu pada akhir tahun 2020, tapi tidak mahu disambung parlimen dan mengusulkan agar had 60% ini dinaikkan lagi. Berapa banyak lagi nak naik? Dan tiada pemimpin kerajaan lain dalam dunia yang pernah tuduh negaranya sudah bankrupt. Oleh kita ni.
Perdana Menteri seolah menggambarkan negara kita ni seolah dah dalam keadaan nak bankrupt. Dia pahal ni. Sebab ini apa yang Amir Sharif dihantar kepada saya. Dia kata Kerajaan Akbar Utusan Malaysia muka surat 5 adalah bukti pada kenyataan saya yang dahulu. Saya memberi penjelasan dapatan saya, kedudukan ekonomi negara kita. Sebab itu apa yang kata oleh Saudara Ahmad Mat. Saudara Ahmad Mat dan saya, mungkin dia kata kalau lebih awal UMNO menarik sokongan secara total kepada kerajaan, maka tak sempat lagi nak pinjam duit. Jadi dia bersoal, bila lagi Datuk Seri Zahid Hamidi nak pecat menteri-menteri UMNO yang seronok dalam kerajaan? Selagi tak dibungkus kerajaan ini, selagi itulah akan terus meminjam. Rakyat pun bukan ada apa-apa pun. Kita nak bantu apa lagi? Macam saya kata, kalau peniaga pasar malam, peniaga pasar Ramadan pun tak mampu. Kerana dengan keadaan ekonomi yang begini, bagaimana rakyat biasa? This is serious now. Ekonomi kita sekarang ni paling serius dan memerlukan satu sentuhan daripada orang yang benar-benar faham tentang ekonomi. Ini bukan boleh main cakap-cakap saja. Panggil saya tobat, saya tak tahu. Tabat lahom, saya tak tahu. Kena panggil lah orang macam yang Muhammad Malik Tengku Razali. Kalau ada idea daripada Dr. Sri Najib, guna. Kalau jangan kita ego. Jangan kerana keegoan kita, no, you tak boleh. Kalau mereka pandangan tu baik, kumpulkan cerdik pandai. Zaman Tun Razak tu dia panggil Tan Sri Moha, Tun Ismail Adi, Tengku Razali Hamzah, Ramol apa ke nama tu, dan Raymond, dan dikumpulkan orang-orang bijak pandai dalam ekonomi ni, maka negara kita makmur. Jangan tunjuk ego, aku tahu semuanya, you are know nothing. Kalau macam ni marah saya betul-betul, sebab kehidupan kita pertama sempit. Panggillah. Apalah salahnya mengendah diri? Apalah salahnya pemimpin negara, kamu sebagai Menteri Ekonomi, kamu sebagai Perdana Menteri, kamu sebagai Menteri Perdagangan dan Antarabangsa dan Perdagangan, panggil, duduk semeja. Bukan dia orang tak datang, impossible dia orang tak datang. Tapi kalau nak panggil macam ni hari ni, nak panggil nak jumpa Agung, konon nak darurat lah semua, nama berani kata buat apa, buang masa je kata. Ini keadaan sekarang saudara. Dunia hari ini memang kita tahu menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius. Tapi masalah sekarang ni, macam mana yang saya dapatkan yang hairannya, yang buat Kerajaan Perikatan Nasional, UMNO sekadar menempik aja. Okey, saya dah bagi tahu, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, anda juga punya saham dalam meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan anda harus menggunakan saham anda itu sama ada nak tarik balik atau nak meneruskan. UMNO bertanggungjawab juga. Saya tak kata UMNO tak bertanggungjawab. Saudara jangan kata saya ni berat sebelah. No. Kerana UMNO menyokong. Sebab itu kita kata, kerana keadaan begini, akar umbi kata sudah dah, tariklah. Sebab kita melihat pimpinan yang ada tak mampu. Tidak ada upaya. Mereka tak ada maya lagi untuk meneruskan kedudukan perkembangan ekonomi yang kita harapkan. Rakyat terhimpit dan terjerut dalam kehidupan yang cukup susah. Jadi dalam keadaan begini, apa nak buat? Jadi saudara Datuk Seri Zahid Hamidi, you are the President of UMNO. Gantungan warga UMNO sekarang ni, it's a high time for you to withdraw. Jangan tunggu lagi dah. Sebab dalam keadaan sekarang ni, UMNO tak jual Celcom. Tapi semua orang kata UMNO yang buat. UMNO tak jual Setra. Kerajaan Perikatan Nasional, salahnya pada UMNO. UMNO tak jual TRX. Tapi orang kata ini UMNO lah sebab kerajaan yang UMNO sokong. UMNO tak campur pun urusan pertukaran pegawai-pegawai polis. Tapi orang tuduh UMNO. UMNO tak terlibat dengan skandal seks. UMNO terus berjuang untuk Aisinat. UMNO berjuang untuk moratorium. UMNO desak kerajaan supaya pentingkan rakyat. Sebab itu keadaan sekarang ni. Dan saya bersimpati dengan saudara Mat Sapri Saleh. Saudara Mat Sapri Saleh dia menghantar kiriman pada saya, Tok, dia kata, macam mana ni? Kenapalah Datuk Zahid masih berdiam diri dan tidak mengeluarkan sebarang arahan? Mandat telah diberikan oleh akar umbi pada beliau. Dan akhirnya, saudara Fauzi daripada Segamat, dia kata, benarkah perkabaran mengenai pemimpin UMNO dah mula belot? Memang ada yang belot. Ramai. Saya jumlah sebenar saya tak dapat. Dia kata 28 orang, saya tak tahu lagi. Tetapi sesuatu benda yang saya nak tanya, Menteri Luar Hishamuddin dia kena jawab. Sebab ini kenyataan daripada Dr. Muhammad Faiz Naam daripada Parti Bersatu PBM.
Dia kata, ini kenyataan dia selepas dia kena bantai teruk dengan orang UMNO sebab dia membinatangkan pimpin-pimpin UMNO apa semua tu. Dia pun menjawab. Dia kata, ramai pimpin kasta bawahan UMNO marah kenyataan saya menyifatkan kluster mahkamah sebagai binatang politik. Kemarahan ini sebenarnya skrip yang berbayar. Kononnya, kata dia. Kemudian dia kata apa? Hal yang saya nyata adalah fakta kerana kluster mahkamah adalah satu penghalang kepada penggabungan dua parti besar Melayu di bawah payung baru itu bersatu. Bapak kau. Para menteri dan timbalan menteri UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Syamudin. Nampak? Ini kenyataan ni. Datuk Seri Syamudin kena jawab. Saya tuntut Datuk Seri Syamudin kena jawab. Kena beri penjelasan. Dia kata, para menteri dan timbalan menteri UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Syamudin Hussein melalui gerakan UMNO 3.0 telah pun bersetuju untuk membubarkan UMNO dan secara lock, stock and barrel membawa UMNO kepada bersatu demi penyatuan ummah. Syamudin, you have to answer this sebab adakah anda bersetuju UMNO dibubarkan? This is you have to answer. Syamudin, anda tak boleh lari. Ini kenyataan daripada ahli pimpinan Majlis Tinggi Parti Perubatan Bersatu. Saya kita kena terima hakikat. Saudara Anwar Abdul Hamid. Terima kasih Saudara Anwar. Perikatan Nasional sekarang ni gagal melonjakkan ekonomi negara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kalau you dah tak boleh, you fail. Cara terbaik, supaya selalu saya katakan, jalan terbaik, jumpa agung, serahkan balik jawatan. Sebab anda tak mampu. Kita tahu, saya pun bersempati dengan Perdana Menteri, dia pun tak berapa sihat. Kabarnya bekerja 4 jam sehari, dia tak boleh nak perform macam dulu. Ya, jadi jangan akhirnya rakyat yang menderita. Cuma saya cuma nak bertanya, menteri daripada PAS ni gaji 60,000. Tapi rakyat ada yang tak makan sampai sehari, 2 hari, 3 hari. 1,5 juta rakyat tak ada kerja. Penyewa-penyewa restoran dah tak mampu nak bayar sewa. Jadi bila mereka mengatakan bahawa rakyat seronok sekarang ni, seronok benda. Cuma saya lihat tadi ada satu kiriman masuk lagi. Ini daripada apa yang saya dapatan saya di negeri China. Rakyat dia ada 1.4 bilion. Ini kita buat perbandingan. Di negeri China rakyat dia 1.4 bilion. Kita di Malaysia ni lebih kurang dalam 32 juta, 30 ke 32 juta rakyat, termasuklah budak kecil. Tetapi senarai menteri dan timbalan menteri Malaysia 70 orang. Sedangkan negeri China yang punya rakyat 1.4 bilion, dia cuma ada 34 orang aja. Inilah saya katakan, bila dah terlalu ramai, dah tak kompeten lagi. Sebab itu bila dia lantik yang baru tu, yang Makdum yang kalah hilang wang pertaruhan jentik timbalan menteri lagi tu, kita menzahirkan kata tak puas hati kita. Itu keadaan. Dan saya harus menyatakan keadaan begini supaya Tan Sri Perdana Menteri, ya Muhammad Tan Sri Perdana Menteri kalau boleh cut off the size. Kurangkan saiz menteri-menteri yang ada. Yang agak tak ada keperluan, tak payah. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan darurat, dalam keadaan ekonomi menghudung. Inilah baru rakyat berasa lega bahawa pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana, dia faham dengan masalah rakyat. Ini tidak. Jadi anda masih lagi menambah lagi dalam kabinet. Dan mereka ini redundant ataupun tak ada performing. Dan kita pun tak kenal pun. Banyak menteri. Jadi keadaan mereka ini redundant, dikecilkan saiz. Sudahlah Tan Sri. Janganlah membuatkan rakyat marah. Ini sebab itu saya kata sejak Januari hingga saat ini, ini kita masuk bab gali lubang tutup lubang. Sejak Januari hingga saat ini kerajaan terus meminjam dan mereka meminjam setiap bulan. Cuma saya nak tanya, kita nak bertanyalah kepada pimpinan negara yang dulu tu 600 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan telah berbelanja sejumlah 600 bilion, bukan 600 juta. Kerajaan dah menggunakan, mengikut kenyataan Perdana Menteri minggu lalu, kerajaan telah pun membelanjakan sejumlah, Kerajaan Perikatan Nasional, sejumlah 600 bilion. Kemana duit itu pergi? Kemana duit itu pergi? Dan macam mana cara kamu berbelanja? Duit kamu ambil daripada mana? Daripada kantung wang negara? Dari mana? Adakah daripada khazanah negara? Apakah daripada kumpulan wang sebenar pekerja? Apakah daripada tabung-tabung yang melibatkan rakyat? Dan wang itu pergi ke mana? Kita nak tahu. Sebab itu kita perlukan parlimen ini bersidang agar kita dapat tahu mana pergi duit itu. Taklah berlaku songgelapan dan sebagainya. Ini kerana macam saya bagi contoh awal tadi lah. Beli vaksin untuk 10 juta.
kita kena bayar 3 bilion. Sedangkan jumlah yang sama 1 bilion aja di Belgium. Ini perlulah kita nak tanya. Ini satu lagi ni. Lagi di Kelantan. Di Kelantan, menteri alam sekitarnya daripada PAS, dan timbalan menterinya orang Kelantan, Datuk Mas Rizal. Jangan asyik bisik aja. Ini kadang sekarang ni sebab gempa di Kelantan sekarang ni, rakyat Kelantan sekarang tak ada air. Kalau dia minum air, airnya seperti air teh yang kita dengar laporan lah, tengoklah dalam internet. Masalah air di Kelantan tak selesai. Rupa-rupanya baru saya tahu, MS Daily hari ini melaporkan bahawa rakyat Kelantan yang menggunakan sumber air tanah dari telaga tiup ataupun yang diboring tanpa memohon lesen ekstraksi air tanah daripada Jabatan Sumber Air Negeri Kelantan akan berdepan dengan tindakan denda. Sehingga kan 300,000. Gila. Orang dah air tak ada, orang nak cari jalan usaha, beli pump, boring pipe dalam ini, sedut air untuk kegunaan sendiri, kena bayar 300,000. Ini tindakan gila. Memang ada lah, kita tahu lah. Menurut Seksyen 13/4 Enakmen Sumber Air Negeri Kelantan 2019, mana-mana orang yang gagal mendapatkan lesen daripada pengarah di bawah Subseksyen 1 atau melanggar mana-mana syarat mengenai lesen yang dikeluarkan di bawah Subseksyen 3 adalah bersalah dan boleh disabitkan denda tidak melebihi 300,000 atau sebagai tambahan dikenakan denda RM1,000 sehari setiap hari sepanjang kegagalan atau pelanggaran. Ini masalahnya sekarang ni, cukup ke kaki tangan di Kelantan tu, di seluruh negeri Kelantan. Kelantan tidak mempunyai bekalan air yang cukup. Janganlah jadi menterinya kalau nak air tu tanahlah air daripada hujan. Saya bila tengok benda begitu, saya kata memang menteri cak ayam lah. Ini Kelantan. Jadi saya pun fikir itu, jadi terfikirlah saya ni. Saya bukan nak marah, tidak. Saya nak menceritakan kebenaran. Kerana sebelum kamu jadi kerajaan dulu, dengar ceramahnya nak tutup kasino genting, nak tutup kilang arak, nak hapuskan judi, nak membenteras pemandu mabuk, nak tutup sekolah vernacular, nak haramkan UEC, nak hapuskan PTPTN. Apa lagi? Guna nak tangkap pembunuh adib, nak hudud, nak buat rang undang-undang 355, guna nak perkasakan Jawi, guna nak jual kereta tak ada interest, tak ada bunga. Lepas tu kos sara hidup akan diselesaikan. Macam-macam lagi lah. Tapi sekarang ni dah masuk kerajaan, apa jadi? Apa dah jadi? Sembang saja. Inilah keadaannya.